Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Tuhfatul Murid syarah bagi Jawharatul Tauhid. Tuhfatul Murid ni Syekh Bajuri. Jawharatul Tauhid tu musannifnya pengarangnya ialah Syekh Ibrahim Al-Laqani lah. Jawharatul Tauhid. Azal nazar syar'i lah tentang akidah ni, tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita sambung ke nazam yang ke-115, syair, bait syair yang ke-115. Tidak boleh mengkafirkan orang mukmin dengan sebab berbuat dosa. Buat dosa tu walaupun dosa besar tak boleh kita kata dia kafir. Tambahlah dosa kecil nak. Kena ingat ni, ada orang ngajar seorang ustaz tu dah. Dia ngajar siapa tahap. Kita anggapnya dosa tu kafir dah dia. Kerana dia tekan kuat sangat dah. Tak boleh lagi tu dah. Dah, dosa besar setama mana pun. Tidak jadi kafir kalau bukan syirik dah. Dah. Dan begitu pula. Sekarang tak menghukum orang dosa besar kafir. Sekarang selagi menuduh orang yang buat dosa besar tu kafir tak boleh kau. Dan tuduh orang yang melakukan apa selagi malam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Guna ayat Quran itulah. Khawarij menggunakan ayat Quran itu dah. Siapa-siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir dah. Tak boleh juga pasal ayat Quran ada 3 dah. Wa ulaikumul kafirun wa ulaikumul fasiqun wa ulaikum apa? Ada 3 dah. Selagi apa? Jadi 3 dah. Fasiqun, kafirun, zalimun. Walaikum zalimun, zalimnya. Jadi 3. Kita nak buat mana? Adakah mesti kafir itu tidak melaksanakan hukum Allah SWT? Hukum Allah ni bukan pemerintah saja, kita ni tak. Tak arat tengok benda aurat ataupun segala perkara tu ada benda dosa gak kira kafir belaka berat gitu nak. Dia berhukum dengan Allah ni semua perkara dah. Jadi ada peringkat-peringkat tertentu tidak jadi kafir lagi. Jangan cepatlah. Jangan mengkafir, tidak boleh mengkafirkan orang mukmin dengan sebab berbuat dosa. Setang mana pun kita tak boleh mudah-mudah kafir. Walaupun ada kemungkinan boleh sampai syirik akbar. Tak boleh lagi dah. Mungkin jadi syirik asghar ataupun alah gitulah. Banyak perkara dah. Kita bacalah dan syairnya. Iz jaizun ghufranu ghairil kufri fala nukaffir mu'minan illa bil wizri. Kerana boleh mengampuni dosa selain kafir dah. Iz jaiz ghufran, diampunkan dosa ghairil kufri selain kafir dah. Jadi boleh diampuni dosa ni kecuali kafir. Wa fala nukaffir mu'minan bil wizri, maka tidaklah kita mengkafirkan seorang mukmin dengan sebab melakukan dosa. Wizri itu dosa dah. Ini adalah ta'lil pengilatan sebab bagi syafaat ni. Sebab syafaat ni ialah Allah beri pengampunan lah. Maka seolah-olah musannif pengarang itu berkata kerana boleh pada akal daripada sam'i, apa-apa yang boleh didengar. Akal ni pada fikiran logik kita. Sam'i ni daripada dalil lah. Perihal pengampunan dosa selain kafir tanpa syafaat lah. Tanpa syafaat sekalipun, tak ada syafaat apa pun, Allah nak apa boleh. Maka dengan syafaat adalah lebih utama lagi dah. Nabi syafaat, Allah beri syafaat. Kalau Allah nak ampun tak, dah. Lagi mudah kan. Adapun pengampunan dosa kafir, maka boleh ia pada akal, namun tercegah pada sam'i. Pada akal boleh lagi. Allah ni siap kali kafir pada baik lah, kafir baik. Tapi pada dalil Al-Quran dan hadis kita tak boleh terima lah. Berfirman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Demikian bagi siapa yang saja dia kehendaki. Surah Nisa ayat 48 ini dalil yang terang dan jelas yang menunjukkan Allah tak akan apalah dosa orang yang mensyirikkan Allah SWT. Jadi nak gana dah. Terang dah. Allah tak dia tak siapa dah. Jadi dosa lain tu boleh ya ampun. Yang mana dia nak dah. Ni kita tahu rahmat Allah ni luas dah. Kita tak boleh tuduh orang lah. Kita kena tilik kita saja dah. Kita jangan kata orang ni ahli neraka dah, jahat setengah mana pun dia tak tahu dah. Pengampunan Allah luas. Ada benda satu kebaikan yang kecil
yang orang lain anggap remeh, dan dia sendiri pun anggap remeh. Allah redha dia dah macam-macam dah. Nah, okay, kita baca hadis. Okey, dia ambil dia mina telaga. Nah. Lepas tu bang naik dari telaga tu tengah anjing jilat tanah telaga dah. Dia pun ambil dengan selipar dia pergi ke anjing dah. Allah pun dosa dia dah. Ada riwayat lain kata perempuan yang berzina dah pelacur. So patah hati lah, Allah ampun dah. Allah kita tahu rahmat bagi makan kucing kau ke apa ke. Allah dengan itu Allah redha melebihi perkara lain lah. Dia buat dosa setara mana besar pun. Ada Allah kesian dengan kasih kepada dia dalam satu perkara. Mana tahu dah. Sebab itu kita jangan cepat tuduh orang dah. Maka diketahuilah dari ketapik itu bahawa yang dimaksud dengan boleh jawaz pada kalamnya, pada kata-kata lah musannif pengarang itu adalah boleh pada akal, pada logik lah. Dan sam'i pada dalil Al-Quran dan Sunnah secara bersama-sama, al-jawazul aqli was sam'i ma'an, bersama-sama kena semua dah. Oleh kerana itulah musannif pengarang mengkaitkannya, menggantungkannya dengan selengkapi. Kerana pengampunan dosa kafir tercegah pada sam'i, meski pada boleh pada akal ya. Akal boleh setengah mana pun. Kita rasa orang kafir baik kan. Boleh masuk syurga, tapi nak gana aku kata gitu nah. Moga syurga-syurga ni bukan milik untuk kita dah. Allah SWT yang memiliki syurga. Jadi ikut akal kita kata kafir baik, boleh terima. Tapi ikut aku Sunnah tak boleh lah. Pasal ikut nak kunci lah. Kita kan nak buka kereta kan nak kunci, nak buka rumah nak kunci dah. Tiba-tiba ada kunci tak ada kak Islam tu, apa itikad akidah tu tak ada kak, macam mana nak masuk rumah, masuk begitu dengan masuk syurga ni. Jadi gitu dah dari segi dalilnya rahmat Allah tu kita tahu, tapi sekadar asasnya kita kena ikut Al-Quran Sunnah dah. Aku akal setara mana tak senang fikir dah, serah pada hal. Oleh kerana itulah musannif pengarang mengkaitnya gitulah dah. Mengenai hikmah daripada pengampunan dosa selain kafir adalah bahawa pelaku perbuatan dosa itu tidaklah terlepas daripada takut seksa. Dalam hati perut dia ada takut juga. Dia percaya ke neraka syurga dia. Tapi nafsu dia kuat lagi. Dan dia pun dah mengharapkan ampunan serta rahmat Allah lagi. Bila dia buat dosa pun rasa, betul lah aku nafsu aku kuat, tapi moga-moga Allah hapung. Ada rasa gitu dah. Dan halnya dengan pelaku kekafiran, orang kafir tak ada gitu dah. Jadi dia tak ada rasa takut Tuhan, bukan dia tak percaya Tuhan. Jadi demikian itu disebabkan oleh kerana si pelaku dosa adalah seorang mukmin yang mengiktikadkan akan kekurangan dirinya. Dia yakin dia ni buat dosa dah kurang dah. Maka takutlah ia kepada seksa dan mengharap ia akan ampunan dan rahmat Allah SWT. Sedangkan pelaku kekafiran tidaklah dia itu mengiktikadkan akan kekurangan dirinya, maka tidaklah ia takut pada seksa dan tidak pula ia berharap akan ampunan dan rahmat Allah. Orang kafir pula dia tak beratur lah kena Tuhan dah. Dia tak takut pada neraka ke apa, dia tak percaya neraka ke apa nak. Dia tidak harapkan ampunan dan rahmat Allah SWT untuk masuk syurga lah. Gitu lah. Pada ta'lil, pada sebab yang disebutkan al-musannif itu terdapat kelemahan kerana syafaat itu mencakup untuk syafaat pada faslul qada. Syafaat ni kadang-kadang nak suruh cepat. Faslul qada ni keputusan hukum ni nak duduk pada masyarakat lama sekali pada masyarakat Nabi jadi pemberi syafaatul uzma itulah. Jadi faslul qada tu dan untuk syafaat pada pengampunan dosa pun. Sedangkan pentaklilan tersebut khusus untuk syafaat pada pengampunan dosa. Jadi benda ni ceritanya apa dosa, bukan syafaat uzmah supaya dapat lepas daripada duduk berkeliaran daripada masyarakat. Perkataan musannif pengarang ni dengan kata fala nukafir mu'minan bil wizri, maksudnya bahawa kita para pengikut ahli sunnah wal jamaah tidaklah mengkafirkan seorang mukmin dengan sebab dia melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Baik dia tahu ataupun tidak tahu, dengan syarat bahawa dosa itu bukanlah termasuk dosa yang dapat mengkafirkan. Seperti mengingkari ilmunya Allah terhadap juz'iyat perkara-perkara yang bersifat yang kata Allah tak tahu detail-detail tak. Dia kata Allah tak sidik mana lah. Dia berasa dia hebat lah. Kerana secara pasti pelaku pengingkaran tersebut adalah kafir. Dia kata Allah tahu hak umum lah. Hak ni pun hak cara hak tak wali ni. Gagal peminta tak wali ni, seolah tak dengar tu, dia berasa Allah tak berapa dengar mana. Itu je masalah dia. Kalau dia ala ghaib, tak wali pun ala ghaib, Allah SWT pun ala ghaib, dah.
Dia tak nampak ni. Tiba-tiba minta nak tak wali, berasa Allah tak dengar. Tak tanda-tanda tu lah. Kalau nak kira tanda-tanda nak pergi kepada kesyirikan lah, nak kekufuran lah. Dan juga dengan syarat bahawa dia tidak menganggap halal perbuatan dosa itu. Ni salah lagi dah. Ni bahaya kot lah. Okey, Pak. Tak semaya ke tak akan tuduh kau dah. Kalau dia tak anggap halal perbuatan dosa tu, tehlah sikit dah. Hanya dosa saja. Tapi kata tak apa, tak semaya dah. Semaya ni niat. Jangan boleh jadi kafir dah. Ataupun yang kata, tak wajib, tak arak. Yang penting hati bersih. Tak kena ingat lah kalau menghalalkan haram jadi kafir. Tapi kita tak tuduh lagi mudah-mudah. Kita nak berhujah dah. Sedangkan perbuatan tersebut telah diketahui dengan jelas dari agama seperti zina. Kerana itu orang yang menganggap halal perbuatan zina adalah kafir lah. Berada kafir. Dalam masalah ini golongan Khawarij ada pendapat lain di mana mereka mengkafirkan para pelaku perbuatan dosa dan menjadikan sekalian dosa itu sebagai dosa besar. Habis dosa tu dosa besar belaka. Khawarij ni melampau dah. Sikit-sikit dosa kafir, sikit-sikit dosa kafir. Ada saya dengar penceramah ni. Ustaz kata ilmu tak mati lah tak. Dah. Baca hadis kau apa kafir dak. Dak. Mudah benar kafir dak. Dosa besar sikit kafir dak. Ahli neraka ke apa. Ya. Jadi itu adalah Khawarij dah. Tak apa kita kata. Namun demikian golongan Khawarij itu sendiri tidaklah menjadi kafir dengan sebab mengkafirkan para pelaku perbuatan dosa. Walaupun ada riwayat mengatakan, walaupun dia mengkafirkan orang buat dosa, dia sendiri tidak jadi kafir lagi dah. Kerana berpegang pada pandangan itu. Ada riwayat mengatakan barang siapa yang mengkafirkan seorang mukmin maka dia pun menjadi kafir. Kerana mereka mengatakan hal tersebut dengan adanya ta'wil dan ijtihad. Khawarij ni berat lah. Bukan memang. Khawarij ni tak. Siapa bunuh sahabat. Dia bunuh Ali. Dia bunuh apa? Yang mana sahabat dia bunuh ni. Jadi perempuan ni Khawarij ni dia ni orang kuat beramal. Bukan orang bodoh apa kita dah. Jauh semaya kuat gapa kuat. Tapi dia ni ekstrim melampau dah. Yes, lajak sensitif perkauman kuat dah. Sikit-sikit Melayu sikit gapo dah. Naik angin cepat dah. Nak cepat mengkafirkan orang. Tidak bersangka baik dah. Mungkin ada masalah ke gapo dah. Orang lain tolak Islam lalu dah. Itu dia orang mudah-mudah tolak Islam ni perangai Khawarij dah. Tapi orang hak jenis gini kita tak boleh kata dia kafir ni walaupun dia melampau mengkafirkan orang lain pun dah. Kerana mungkin dia salah ta'wil, salah faham, salah ijtihad dah. Kita gitulah manusia nak kan hidup dunia ni. Kita boleh menghukum orang dengan mudah walaupun orang tu melampau menghukum orang lain dengan mudah. Adapun golongan Mu'tazilah maka mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman dan tidak memasukkannya dalam kekafiran kecuali dengan sebab dia menghalalkan perbuatan dosa itu. Maka mereka menjadikan pelaku dosa besar itu berada pada satu tempat antara dua tempat iaitu manzilah bainal manzilatain. Jadi orang dosa besar tak masuk syurga, tak masuk neraka, duduk tengah-tengah gitulah. Lebih kurang manzilah bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat dah. Dengan demikian pelaku dosa besar sama-sama kekal dalam neraka menurut dua golongan tersebut. Namun dia diazab sebagaimana azabnya orang kafir menurut Khawarij dan diazab sebagaimana azabnya orang fasik menurut Mu'tazilah. Dia kata gitulah. Maksudnya neraka juga lah. Tapi kata manzilah bainal manzilatain. Tapi tak apalah. Yang pentingnya hak berat sekali ni Khawarij lah dah. Lepas Mu'tazilah ni dekat dah. Tapi kita kira ahli sunnah jemaah teranglah. Orang dosa besar setengah mana pun dengan rahmat Allah boleh ampunkan dosa dia. Kecuali syirik. Sebab syirik ni terang dari Quran yang kata Allah tak bisa ampunkan. Yang ke-116, nazam ke-116 ni masalah pelaku maksiat yang mati tanpa bertaubat. Guan belah mana dah? Wa may yamut 116 ni wa may yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Pada siapa yang mati sedang dia tidak bertaubat maka urusannya nanti diserahkan kepada Tuhannya. Orang Jepun duk apa lagi ni nak? Ambil apa belaka ni syair ni nak? Dulu dah setengah jam dulu ngaji. Habis belaka ni baru dia ngaji tak ngapa tak guru hotel dulu gapo suruh ingat dah. Nak suruh ingat belaka. Dan ingat tu baru boleh ngaji kitab ni.
Tak apalah, kita mana ada masa dah. Kita faham inti-inti dia dulu lah. Barang siapa yang mati dan dia tidak bertaubat, maka urusannya nanti diserahkan kepada Tuhannya. Belum tentu dia ahli neraka. Kalau kita tengok, tak ada lah jahat atas dunia ni, belum tentu dah. Secara asalnya mudah ke neraka lah. Tapi secara terperincinya ada benda yang buat yang Allah redha mana-mana sikit-sikit dah. Mana tahu dah. Barang siapa yang mati sudah dia melakukan satu dosa di antara dosa besar, selain dapat menjadikan kafir, selain dapat menjadikan kafir tanpa menganggap halal perbuatan tersebutlah, dosa tersebut, sedangkan dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala dari dosanya itu, maka urusannya di akhirat nanti terserahlah pada Tuhannya. Ikut Tuhan lah dah. Kita tak usah kisahlah, tak usah asli dia itu kerja Tuhan dah. Dan kita ambil alih kerja Tuhan pula. Orang ni alih neraka dengan neraka tak tahu dah. Maka tidaklah kita memastikan bahawa dia akan dapat ampunan agar dosa-dosa itu tidaklah berada pada hukum mubah. Tapi kita tak boleh pasti juga dia boleh ampun, tak boleh juga. Ada orang ni ahli syurga dah. Orang ni boleh buat baik, buat jahat, ada buat baik. Duk gegak, duk sebut dah, duk hukum dah. Nak ambil kerja Tuhan berlaku dah. Ahli syurga ke apa. Walaupun kita baik setengah mana pun kita tak boleh tentukan. Cuma kita disebabkan kita ni tengok yang baik tak, ya Allah minta lah apa dosa macam gitu lah. Ni baik sungguh, gitu boleh lah, ni baik sungguh. Tapi tentukan ahli syurga tak ni, jangan dah. Ahli neraka pun jangan dah. Tapi kita boleh pastikan dia apa dosa. Tak apa, dia jahat pun. Dia Allah apa orang. Jangan gitu dah. Tak tahu tu. Kita ambil kerja Tuhan juga dah. Dan tidak pula kita memastikan bahawa dia akan dapat sesaan. Kerana Allah Ta'ala adalah jais, harus atasnya mengampuni dosa selain kafir. Ada itu yang atas dia, atas Tuhan berlaku dah. Bila diperkirakan bahawa dia akan beroleh sesaan di neraka, maka kita dapat memastikan perihal tidak kekalnya ia dalam neraka. Inilah pendapat al-haq, ahli kebenaran yang berdalilkan dengan beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan bahawa orang mukmin itu akan masuk syurga dengan pasti, seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Pada siapa yang beramal kebaikan meski hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihatnya. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk syurga. Hadis ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada hadis Abu Dzar dah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk syurga dah. Masuk Islam lah. Dan tidaklah sah bahawa seorang itu akan masuk syurga kemudian dia akan masuk neraka. Kerana barang siapa yang sudah masuk ke syurga, tidaklah dia akan keluar daripada syurga dah. Dia masuk syurga, tak boleh keluar daripada syurga dah. Hak boleh keluar ni neraka, masuk neraka dulu ya. Baru boleh keluar dah. Berfirman Allah Ta'ala, "Wa ma hum minha bimukhrajin." Mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Wa ma hum minha bimukhrajin. Jadi mereka tak akan keluar daripada syurga lah. Surah Hijr ayat 48. Maka nyatalah bahawa masuknya seorang itu ke dalam syurga adalah dengan dua keadaan. Pertama, tanpa masuk neraka sama sekali. Dan inilah ampunan yang sempurna. Keampunan yang sempurna lah. Inilah. Yang kedua, sudah dia masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya, dan yang ini tidaklah akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dia akan keluarlah daripada neraka. Dia habis dosa, dia cuci dulu dosa dengan api neraka. Lepas tu keluar daripada neraka masuk syurga. Itu orang yang ada dosa. Lepas tu Nazam ke 117. Wajib menghisap sebahagian pelaku dosa besar dia. Jadi Nazam Sya'in dia, wajibun ta'zibu ba'di irtikab kabiratan thumma al-khuludu mujtanab. Dan wajiblah mengazab sebahagian orang yang melakukan dosa besar, kemudian kekalnya dalam neraka dijauhi. Jadi dia tidak kekal dalam neraka dah. Jadi
Buat dosa besar ni memang wajib masuk neraka dulu lah. Kira-kira kecuali Allah ampun dah. Okey, mengazab sebahagian orang yang tidak tertentu di antara pelaku-pelaku kemaksiatan dari umat ini yang telah melakukan satu dosa besar tanpa takwil, yang dapat membuatnya teranggap uzur, dan mati ia tanpa bertaubat adalah wajib menurut syaraknya. Lepas gitulah, jadi tidak tertentu lah. Jadi kita tak ayat orang tertentu lah, kita umum dah. Jadi orang pelaku maksiat dari umat ini buat dosa besar tanpa takwil, tanpa kesilapan lah, memang sengaja dah. Tak bertakwil yang menyebabkan dia dianggap uzur ke segala, mati tanpa taubat, secara syarak ni wajib masuk neraka lah, sebab Allah janji juga. Dan hanya juga orang melakukan dosa kecil atau orang melakukan dosa besar dengan adanya takwil, seperti yang terjadi pada pelaku kezaliman yang ada memberikan takwil terhadap perbuatannya, atau orang melakukan dosa besar tanpa takwil namun mati sudah bertaubat, maka mengazab mereka ini telah terhukum wajib. Jadi tak wajib lah, Allah nak hukumnya. Dan yang dimasukkan dengan sebahagian di situ adalah sekelompok orang dari setiap jenis kemaksiatan, walaupun hanya seseorang seperti para penzina, para pembunuh diri sendiri, para peminum khamar dan sepertinya, walaupun ada kata masuk neraka apa, dia tidak kekal lah. Maka tidak boleh tidak dari sejenis meluluskan ancaman pada sekelompok orang dari setiap jenis kemaksiatan meskipun hanya satu orangnya. Dan akan tapi masalah ini didasar kepada pendapatnya golongan Maturidiyah di mana tidaklah boleh menyelesaikan ancaman. Ini detail yang pentingnya. Orang ni secara asalnya tak boleh sedar hati lah buat dosa ni, walaupun keampunan Allah tu ada, tapi Allah ni janji dah nak masuk neraka bapak ni lah. Jadi wajib masuk tu keadaan asal dia lah, selagi tidak ada keampunan Allah ataupun takwilan lah. Adapun pendapatnya golongan Asy'ariyah adalah boleh menyalahi ancaman, kerana ancaman itu adalah di atas takdiran masyiah kehendak Allah. Sebagaimana dia adalah adanya orang mulia. Kalau jika orang mulia berkata, jika Zaid berbuat begini, aku akan menyiksanya. Maka maksud yang demikian itu adalah akan menyiksanya jika aku mahu dah. Gitu. Sebenarnya Asy'ariyah dia. Jika aku mahu berlaku, walaupun ada ancaman, tidaklah wajib bagi Allah Ta'ala untuk mengazab orang tersebut dah. Dengan kehendak dia, dengan rahmat dia, boleh mengampunkan dosa-dosa orang yang buat dosa besar. Jadi jika didasarkan pada pendapat golongan Asy'ariyah ni, maka tidaklah wajib mengazab sebahagian pelaku kemaksiatan kerana bolehnya menyalahi ancaman. Perkataan musannif pengarang kitab ni, pengarang Nazm Syair ni, summal juludu mujtanab, maksudnya bahawa kekalnya orang yang dikehendaki mengazabnya dari orang mukmin yang berbuat maksiat adalah dijauhi terjadinya, maka tidaklah kita mengatakannya. Jadi kita tidak kata bahawa buat dosa itu kekal dalam neraka. Dengan demikian kesimpulannya adalah bahawa sekalian manusia itu ada dua macam, orang mukmin dan orang kafir, pembahagian besar. Orang kafir kekal dalam neraka secara ijma'. Sedangkan orang mukmin ada dua macam, yang taat dan yang berbuat maksiat. Maka yang taat berada dalam syurga secara ijma', dan yang berbuat maksiat ada dua, yang bertaubat dan yang tidak bertaubat. Jadi maka yang bertaubat berada dalam syurga secara ijma', sedangkan yang tidak bertaubat berada dalam masyiah kehendak Allah, dan apabila diperkirakan bahawa dia diazab, maka tidaklah dia kekal dalam neraka. Kalau masuk neraka pun dia tidak kekal dalam neraka. Jadi dia buat table sini, table ni. Dari manusia dalam manusia ni bagi dua. Di akhirat nanti ada mukmin, ada kafir. Mukmin pun ada dua, ada taat, ada berbuat maksiat. Taat masuk dalam syurga lah dengan ijma' ulama dah. Orang yang bermaksiat, mukmin yang beriman tapi buat maksiat ada dua. Ada yang bertaubat, ada yang tidak bertaubat. Yang bertaubat masuk dalam syurga dengan ijma', sepakat para ulama lah. Tidak bertaubat pula ada dua dalam masyiah kehendak Allah SWT. Jika Allah bagi dua pula, jika Allah menghendaki dia dalam syurga, jika Allah menghendaki maka dia dalam neraka tapi tidak kekal. Orang kafir pula kekal dalam neraka dengan ijma' ulama dah. Catakan setiap yang asal dan mukmin masih ada harapan masuk syurga, sedangkan kalau kafir tidak ada harapan sama sekali. Itu keadaan asal dia dah. Kita ni sedang katalah hak pun. Tak usah bicara lebih lah. Setengah tahun bicara kafir baik. Ada rahmat Allah macam-macam dah. Dia asal lagi bicara ni bagus tu dah. Dia panggil fatrah, zaman fatrah.
Sampai fatrah pun nak menentukan setara mana tu masalah pula dah. Ada ulama pertahan sampai ke habis tok nenek Nabi ni ahli syurga belaka ni. Bukan Abu Talib ya, Abdul Muttalib kau dan seterusnya sampai ke Nabi Ismail tu tak. Walaupun ada masa-masa tu semua berhala pun kata kerana keturunan Nabi ada harapan lagi dah. Jadi kita sudah pergi lah benda gitu dah. Kita menyalahi nas. Kalau kita sangka baik setara mana keturunan Nabi pun tidak boleh menyalahi nas Al-Quran dan hadis. Kalau kita dengar ulama itu kita sangka baik pada ulama tersebut lah. Tapi kita tak boleh pergi dah. Kita kepik Islam lah. Kita Islam ni kita kapur biasa ni kita pergi secara biasa lah. Hakikatnya kita tak tahu fatrah setara mana dikatakan zaman fatrah zaman tidak turun wahyu lah. Jadi dikatakan maaf kita setara mana tak boleh nak kata mana lah. Berhati-hatilah. Begitu dia orang kafir baik dah. Ada falsafah Islam nak bincang-bincang dah. Orang kafir baik. Dan setara mana dah. Kita tak sulit bincang. Dia kata kunci dah. Kunci Islam ni kunci nak kunci dah. Tak ada kunci nak masuk syurga gua nak payah. Kita berdasarkan nas Al-Quran nas kat tu. Allah rahmat dengan si tu tak cara lah kita bukan Tuhan dah. Kita tak akan boleh tanya kita Tuhan. Sekarang kita hanya boleh yakin etikad dengan apa yang diberitahu oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Lebih dari itu, kata kendak dia tak sedap bincang. Kata kendak dia tu bukan kerja kita kan. Jadi kita pergi hak biasa Al-Quran dan Sunnah kan. Secara mendalam, tambah-tambah kita ni tak ada masa dah. Mengaji hak ni peletih dah, tak sedap bincang dah. Bincang dah senyap. Okay. Yang ke-118 nazam yang ke-118 pembicaraan mengenai orang yang mati syahid. Nazam ke-118 wasif syahid al-harbi bil hayati wa razquhu min mushtaha al-jannat. Dan sifatkanlah orang yang mati syahid itu dalam peperangan itu dengan hidup. Wasfi syahid al-harbi bil hayat. Dan Allah merezekikannya dengan kenikmatan syurga yang disukainya. Wa razquhu min mushtaha al-jannat. Mustahil jannah kenikmatan syurga dah. Maksudnya itikadkan kita wajib percaya secara wajib lah. Kena yakin dan percaya secara wajib perihal bersifatnya orang yang mati syahid dalam peperangan dengan hidup yang sempurna. Meskipun kaifiat hidupnya, bagaimana keadaan hidupnya itu tidaklah kita ketahui. Jangan pula anda anggap macam hidup dunia setengah tu. Habis yang anggap Tok Wali ni serupa kita hidup dunia. Habis kau boleh kecek kira ni Tok Wali. Giku buat bobel-bobel kecek Tok Wali lah. Lepas tu setakat tu Tuhan lagi minta hajat pula dah. Dia kata Tok Wali dengar kecek. Lepas tu boleh minta Tuhan. Tok Wali ni kan mustajab. Atas dunia mustajab dah. Dalam kubur lagi dah mustajab. Ni ngau kursi dah. Dah ngau kursi dah. Dunia ni dimaafkan kerana kita ni ambil hukum dunia dah. Kita boleh minta Tok Guru, Tok Ali ke, Tok Alim ke, orang soleh supaya doa kita. Bila mati, dia jadi alam jauh, alam ghaib. Dan alam tu takut serupa antara alam Allah dengan alam Tuhan. Sama-sama ghaib. Kalau kita tak nampak, Tok Wali tak nampak Tuhan, seolah kita nampak Tuhan kecil lah. Seolah Allah tidak mendengar dah. Sedangkan Allah lebih cepat mendengar daripada Tok Wali pun dah. Tu jadi masalah. Jadi kita kena faham kehidupan Tok Wali ni. Kalau hidup pun alam barzakh, bukan alam dunia. Tak boleh kita anggap sama. Dia hanya boleh berhubung direct dengan kita. Tak ada kerja lain dengan kita kecek dia. Bukan kerja itu. Tak boleh. Dia sibuk dengan urusan dia. Alam kehidupan dia dah. Alam kehidupan barzakh dia dalam syurga. Alam barzakh dia. Apa nak sibuk jauh kita pula dah. Kalau dikatakan kita boleh saling kubur pun, dia ni dengan melalui perantaraan dengan malaikat kegapa Allah Ta'ala menyampaikan salam. Bukanlah bermaksud terus direct dengan sekali orang yang mati itu meski setiap dari mereka juga hidup kerana bersambungnya roh dengan jisim mereka. Jadi setiap orang mati itu meski setiap dari mereka hidup kerana bersama roh dengan jisim mereka. Akan tapi para syuhada adalah lebih sempurna hidupnya berbanding dengan orang mukmin yang lain lah. Dan para Nabi adalah lebih sempurna hidupnya berbanding para syuhada. Jadi orang Nabi lagi lah. Lebih sempurna hidupnya. Tapi hakikatnya kita tak tahulah. Pasal itu alam barzakh. Dan hidup yang dimasukkan itu adalah bagi zat dan roh sekalian. Maka dia adalah hidup yang sempurna.
Dia kata zat dengan ruh ni, dengan tubuh badan kau gapo Allah alam dah. Dan tidaklah lazim dari sebab keadaannya yang sempurna bahawa badan itu berserta ruh sebagaimana dia di dunia. Tidak seperti dunia ni. Kalau kita kata roh kita dengan badan kita dunia ni hidup sekarang ni lah. Dalam kubur ni, dalam alam barzah, kalau ia pun masuk dalam tubuh badan roh pun dia tidak seperti kita ni, tak gerak juga dah. Jangan anggap seperti golongan cerita-cerita tasawuf ni siapa ke macam apa anggapan tu macam hidup dalam dunia. Yang anggap tu wali tu macam hidup dalam dunia dah, tidak betul dia. Dia alam dia lah, alam barzakh bukan alam dunia. Yang tak seperti hidup dalam dunia perlu makan minum dah. Yang lainnya daripada jisim-jisim yang dapat kita saksikan di muka dunia ni tidak serupa dah. Akan tapi bagi hidup di situ ada hukum yang lain. Makan dan minumnya mereka adalah untuk bersenang-senang saja, bukan kerana perlu padanya. Kalau makan pun nak suruh sedap je. Bukan tak makan kat mati, kita tak makan kat mati je. Jika dikatakan bagaimana boleh diperkatakan perihal hidup mereka, sedangkan ada riwayat menyatakan bahawa roh-roh mereka itu berada pada jiwa burung-burung yang hijau. Ada riwayat kata bukan dari tubuh nak atas burung yang hijau duk rang syurga dah. Maka dijawab bahawa roh-roh mereka itu bersambung dengan jisim-jisim mereka dengan dunia ni. Jisim mereka bersambung dari burung yang rang dari syurga bersambung. Dengan persambungan yang kuat meski tempat kediamannya ada pada jiwa burung. Kerana hal tersebut adalah perkara yang luar biasa, maka tidaklah dia dikiaskan dengan perkara-perkara-nya. Alam barzakh ni kita ada kias. Kita dengar cerita orang kena susuk kau bunyi kan. Dah masuk TV tu dah. Tu kedok tak ada cerita dah. Dia cerita tu dia nampak Quran besar lah dah. Dia kata tak ada semak. Dia semak jauh daripada orang jin-jin jantan lain dah. Sebab tu jin betina ni nak ke dia dah. Tahulah dah dia cerita dah. Jadi alam tu pelik orang cari tak jumpa dah. Tu alam dunia. Dunia dengan jin lah. Jin pun alam dunia lagi dah. Kat alam barzakh dia lagi pelik lah dah. Lagi pelik. Jadi kita tak boleh fikir cara biasa. Jarak jauh dekat ni satu relatif lah. Di alam barzakh ni lebih gaib, lebih pelik dah. Berkata musannif pengarangnya dengan kata warazquhu min mustahil jannat. Berarti bahawa Allah memberikan rezeki pada orang yang mati syahid dalam peperangan dengan kenikmatan syurga yang sangat disukainya berupa makanan, minumnya, pakaian dan sebagainya. Dia boleh berasa tu nikmat syurga. Nah, dalam alam barzakh je lah. Allah Ta'ala berfirman wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu menyangka bahawa orang yang terbunuh pada jalan Allah itu mati. Melainkan mereka semua hidup dalam keadaan diberi rezeki di samping Tuhan mereka. Surah Ali Imran ayat 169. Jadi mereka ni boleh rezeki ni. Dia macam hidup lah. Jangan anggap dia mati lah. Mati tu dengan anggapan mati senyap bodoh, tak ada gapo dah. Tunggu dia kubur dah. Tapi dia macam dia hidup cara dia lah, bukan hidup alam dunia ada, hidup alam barzakh, nikmat dah, tengah nikmat dah. Jadi masukkan dengan surah Al-Imran ayat 109. Dia masukkan dengan syahid dan harbi, orang yang mati syahid dalam peperangan adalah syahid dunia dan akhirat. Jadi orang mati perang di dunia pun dianggap syahid, akhirat sama telah dianggap syahid. Jadi orang yang mati lantaran berperang untuk meninggikan kalimah Allah, untuk menegakkan kalimah Allah. Bukan syahid dunia. Jadi orang yang mati lantaran berperang untuk memperolehi harta rampasan perang. Kalau dia pergi perang juga tak. Nampak macam pejuang Islam tapi nak pangkat. Nak jadi menteri gini. Tak tahu lah dah. Jadi orangnya dia tidak ikhlas lah dah. Yang perang ni kerana nak rampasan perang. Maka kalau mati dia syahid dunia lah. Dia kena tak payah mandi mayat ni, tak payah semaya jenazah lah. Jadi orang gini dia tapi bila-bila gitu pun dia ni kalau dia tak ikhlas lah, Allah je tahu dah dari hati perut dia, maka dia syahid dunia. Dunia orang anggap syahid tapi akhirat tak boleh. Tapi kalau ikhlas dia boleh syahid dunia dan akhirat lah. Dunia ni orang hormat dia sebagai orang mati syahid, dan boleh kita kata dia mati syahid secara umum lah. Tapi dia secara pasti masuk syurga tak boleh juga dah.
Kerana syahid dunia ini tidak mempunyai pahala yang sempurna meski berlaku atasnya hukum-hukum syuhada di dunia ini. Nah, kita boleh buat dia macam mati syahid lah. Adapun syahid akhirat, seperti orang yang mati lantaran tertusuk dan yang mati lantaran sakit perut, maka dia seperti syahid dunia dan akhirat dalam hal pahala. Akan tapi berbeza dari segi hidup dan rezekinya serta tidak berlaku atasnya hukum-hukum syahadat di dunia. Nah, maka dia perlu dimandikan, wajib dimandikan, disolatkan lagi. Nah, jadi orang mati COVID ke apa pun, dia ni kalau betul dianggap sakit macam sakit perut tu lah, dianggap dia ni adalah orang syahid akhirat sajalah. Nah, jadi dia kena wajib mandi, kena solat. Tapi disebabkan ada bahaya-bahaya, ulama ijtihad tak perlu mandi, solat kena solat dah, mandi tak perlu. Tu ijtihad ulama lah. Tu dimaafkan lah. Tapi orang ni dipanggil syahid akhirat. Sebenarnya dia dunia kita tak boleh kata syahid. Jangan kata syahid ke dia. Lepas ada setengah tu kata ustaz kata syahid, tak boleh lah. Mungkin masuk syahid akhirat gitulah. Kita tak boleh iktiraf dia sebagai macam syahid dunia. Dia syahid akhirat saja di segi yang akan dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat kerana dia terseksa lah dengan azab, dengan sakit tu. Dengan demikian syuhada ada 3 jenis. Pertama syahid dunia dan akhirat. Ini hak perai tadi lah, perai fi sabilillah. Yang kedua syahid dunia saja. Ini tak ikhlas. Perai tapi tak ikhlas. Yang ketiga syahid akhirat saja. Syahid akhirat saja ni banyak dah. Mati beranak lah dah. Mati timbuh tanah dah, runtuh dah. Macam-macam lah lagi dah. Mati sakit perut dah. Dan ini masukkan di sini adalah yang pertama, lain hal pertama saja cerita-cerita pasal rezeki dan kubur ni tidak bererti-berti tu syahid dunia dan akhirat. Sedangkan hal lain tu kita tak boleh kata itulah dunia akhirat dah. Hak ni hak kata rezeki tak bererti-berti, hak lain tu tak sampai tahap tu lah ni. Kalau ia pun tidak sehebat orang mati syahid dunia akhirat ni dah. Mati perai ni dia sangat mulia dah si Allah SWT sehingga dia berezeki tanpa henti-henti. Tak hebat lah, rezeki hebat. Dan dimasukkan sini adalah yang pertama sahaja dunia akhirat. Lain halnya dengan apa yang terdapat dalam kalam pensyarah. Bahawa dimasukkan itu adalah dua yang pertama, iaitu nombor 1 dan 2. 1, 2, syahid dunia pun boleh juga. Ni Wallahu'alam lah. Sebabnya dinamakan syahid adalah kerana Allah dan para malaikatnya mempersaksikannya dengan syurga. Maka dia bermakna masyhudun yang dipersaksikan, dari bab fa'ilun yang bermakna maf'ulun. Atau kerana rohnya dapat menyaksikan negeri keselamatan akhirat, maka dia bermakna syahidun, orang yang menyaksikan. Dari bab fa'ilun yang bermakna fa'ilun. Dia ada dua, kaedah bahasa Arabnya syahidun boleh pergi pada wazan fa'il. Dia maksudnya dia mempersaksikan dengan syurga, dipersaksikan dengan syurga, masyhudun. Syahid itu dengan maksud masyhud, iaitu fa'ilun dan wazan fa'il bermaksud maf'ul. Dia dipertunjukkan dengan syurga, dipersaksikan dengan syurga. So lagi maksud syahid ni dia kata syahid ni maksudnya dengan wazan fa'il ni. Asal dia fa'il pembuat, syahid orang yang menyaksikan syurga ni, gitulah. Jadi syahid tu bukan dipersaksikan masuk syurga, dia sendiri tengok syurga ni. Itu pendapat kenapa dipanggil syahid dia. Yang seterusnya pembicaraan masalah rezekinya. 119 nazam ke 119 syair 119 Barrizqu 'indal qawmi ma bihin tufi'a wa qila la bal ma mulik wa mattubi'. Dan rezeki itu menurut satu qaum adalah apa-apa yang dapat diambil manfaatnya. Satu pendapat mengatakan tidak seperti itu, melainkan apa-apa yang dimiliki, dan pendapat ini tidaklah diikuti. Rezeki ni kita boleh ambil manfaatnya. Kalau kita simpan harta ni, kaya dah, pitih banyak, sedekah tak guna, makan kita tak guna, pakai kita tak dah, simpan pitih lebih saja. Tiba mati, boleh ke anak cucu dah. Jadi itu bukan harta yang kita lah, harta anak cucu kita dah. Gitulah, rugi kita dah. Jadi sepatutnya guna untuk kebaikan dah. Ataupun guna untuk diri kita dah. Jangan duk simpan saja dah. Jadi rezeki menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah ma saqahu Allahu ila al-hayawani fantafa'a bihi al-fi'li. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada haiwan,
termasuk dalam manusia dah, al-hayawan tu. Lantas fantafa'a bihil fi'li, lantas dia dapat mengambil manfaatnya dengan perbuatan. Jadi dia boleh ambil manfaat lah orang India dah. Pendapat Ahlussunnah ini tidaklah ditolak dengan firman Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka pun menafkahkannya. Surah Al-Baqarah ayat 3. Di mana ayat ini menuntut tidak dipandangnya kemanfaatan pada rezeki dengan perbuatan. Jadi manfaat dia kuat datang. Sebabnya tidak tertolak adalah kerana yang dimasukkan dengan rezeki pada ayat itu adalah maknanya yang lorah dari segi bahasa, sehingga ayat itu bermaksud wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebahagian apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka pun menafkahkannya. Maksudnya Allah beri dia dan dia guna itu dah. Dan masuk pada rezeki berdasarkan ta'arif itu adalah rezeki manusia, binatang yang lainnya, serta termasuk benda yang boleh dimakan atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, dan tidaklah termasuk rezeki apa-apa yang tidak dapat diambil manfaatnya dengan perbuatan. Maka orang yang dimiliki sesuatu dan ada kemungkinan untuk mengambil manfaatnya, namun tidak diambil manfaatnya itu dengan perbuatan, maka bukanlah sesuatu itu sebagai rezeki baginya. Hanyalah sesuatu akan menjadi rezeki bagi siapa sahaja dapat mengambil manfaatnya dengan perbuatan. Maksudnya boleh guna lah, boleh guna lah. Dengan huraian ini, maka jelaslah perkataan para tokoh Ahlussunnah bahawa tiap-tiap orang itu akan disempurnakan rezekinya, dan bahawa seorang tidak akan memakan rezeki selainnya, dan selainnya pun tidak akan memakan rezekinya. Jadi kalau bukan rezeki kita, tak sedap usaha setaman pun, ya kan bukan lah. Kalau kita usaha ni boleh, tu rezeki kita lah tak. Tapi kita ni orang Islam kena berfikir positif. Jadi kita usaha, mana kita tahu rezeki kita banyak sikit. Kalau kita malah usaha, nak tunggu mari golek daripada langit, tak buat satu, tu maksudnya kita jadi tuan dah. Tak jadi tuan retak dah, jadi tuan. Sehingga kita ni anggap Tuhan ni macam kali kita tanpa kita usaha dah. Kita nak usaha, boleh-boleh mengharapkan rahmat daripada Allah, rezeki daripada Allah. Gitulah sebagai manusia dah. Sebab kita tahu kita usaha ikhtiar. Bukan kita duduk saja dah. Rezeki tu bukan tunggu saja dah. Allah pun nak tengok kita usaha dah. Dia buat kita di atas muka bumi ni, suruh usaha. Usaha beramal untuk dunia dan untuk akhirat. Gitulah. Dengan hari ini, jadi orang tak boleh makan. Dengan rezeki kita sungguh, kita tak boleh, kita makan rezeki kita dah. Sebab itu ada orang kata, kalau kita tak akan mati sehingga habis rezeki dah. Makan banyak, habis rezeki cepat mati dah. Itulah. Tapi kita tak tahu dah sedang mana dah. Rezeki kita sampai habis dah. Makan sekadarnya lah. Jangan tak makan pun, takut cepat habis. Maksud kita akan makan sekadarnya lah. Dalam satu hadis yang marfu' yang sampai kepada Nabi dari Ibn Mas'ud ada disebutkan. Ada disebutkan, inna ruhal qudusi nafatha fi ruhi lan tamuta nafsun hatta tustakmala rizqaha. Fattaqullaha ajmilu fit talabi wa la yahmilanna ahadakum istibta'u rizqi ay yatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna Allah Ta'ala la yanalu ma 'indahu illa bi ta'atihi. Sesungguhnya malaikat Jibril telah melontarkan dalam hatiku bahawa seorang itu tidak akan mati sehingga disempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Dan janganlah kelambatan rezeki itu membawa salah seorang di antara kamu untuk mencarinya dengan jalan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya apa-apa yang ada di sisi Allah itu tidak diperolehi kecuali dengan jalan yang mentaatinya. Hadis ni diriwayatkan Hakim dalam Mustadrak, dan hadis daripada hadis Jabir disahihkan. Dia mensahihkannya dengan syarat Sahih Bukhari Muslim sahih, dan dipersetujui oleh Az-Zahabi. Di hadis ni bolehlah kita kata kuat lah. Jadi Allah telah tetapkan rezeki orang ni, dia tak akan mati sehingga rezeki habis dah. Dia rezeki habis matilah dia. Rezeki makan yang sekar dulu tak fikirlah rezeki makan yang fikirlah ni rezeki udara dah. Pernafasan kita ni satu rezeki nak kita terima macam makan ni dah kita hidup. Kita nafas ni kita ambil oksigen. Lepas tu dia paru-paru akan serap dan akan sebar ke seluruh darah kita sampai ke seluruh badan kita untuk melakukan pembakaran. Pembakaran dua makanan dengan oksigen dah. Oksigen tu satu rezeki dah. Ikut Zahir kita ngaji pun dah.
Cuma Zamillah kita tahu dulu, kita tak tahu mana kan. Dia benda begitulah kita kena ingat. Dia siapa masuk, rezeki makanan, rezeki udara dah, oksigen sebagainya. Habis tak? Tak boleh terima. Matilah kita dah. Okay, perkataan musannif pengarangnya dengan kata waqil dalam mulki. Maksudnya bahawa ada satu pendapat wakil, satu pendapat yang lemah biasa wakil nah. Jadi dari golongan Mu'tazilah mengatakan bahawa rezeki itu bukanlah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, melainkan sesuatu yang dimilikinya. Asal kada lah dari bank tak guna. Kabar mati boleh kada cepo, harta dia juga dah. Apa? Rezeki dia juga. Bukan harta lah, rezeki dia juga. Dia kata. Itu pendapat Mu'tazilah lah. Maka tidaklah dipandang padanya untuk kita tak usah ambil lah pendapat tu dah. Akan pengambilan manfaat melainkan kepemilikan baik diambil manfaatnya tidak. Habis terik pun kita boleh kata dia memiliki harta, tapi dia bukanlah rezeki dia lagi dah. Rezeki lagi mesti diguna dia. Rezeki dia mesti diguna dah. Mesti makan. Dah. Hak tetap orang menafkahkan rezeki dia pun tidak bertentangan lah yang disebut tadi dah. Hakikat rezeki ni hak dia boleh. Hak tu macam dia menafkahkan sebahagian rezeki dia dah. Gitu dah macam. Okey, yang pentingnya dia hanya kepemilikan bukanlah dia boleh rezeki. Rezeki ni hak dia guna. Kalau dia simpan harta tidak mati, tak guna, bukanlah rezeki dia. Kalau kira dia hanya memiliki saja. Hak dia guna, hak makan, hak guna saja dipanggil rezeki dia. Pendapat Mu'tazilah ini melazimkan bahawa seorang itu kadang-kadang tidak disempurnakan rezekinya. Dan kadang-kadang pula dia makan rezeki selainnya. Dan orang selainnya juga kadang-kadang memakan rezekinya. Jadi masalah situ lah. Jadi Allah kata rezeki ni tak boleh lagi. Tiba-tiba kata rezeki hak bukan dia tak guna apa. Bukan rezeki masa rezeki dia. Boleh kan nak cuci pun rezeki dia lagi tak? Berat lah. Hak berat kau curi pun boleh rezeki dia dah. Dia curi hak orang pun rezeki. Ada gitulah. Hak rezeki dia tapi orang curi guna orang lain. Tak bukan rezeki dia. Itu dah. Perkataan musannif pengarang ni dengan kata Muhammad Tubi'. Maksudnya bahawa pendapat Mu'tazilah itu tidak diikuti oleh imam-imam kita kerana rosaknya yang menimbulkan talazzum fi subut, yakni yang memiliki pasti mempunyai rezeki, dan talazzum fi nafi, yakni setiap yang tidak memiliki pasti tidak mempunyai rezekinya. Jadi hak itulah yang kata menetapkan, mewajibkan ada milik oleh bank ke apa, ikut rezeki dah. Dan tidak dimiliki pasti tidak rezeki dah, yang kata dah. Talazam fi subutnya yang rosak di sini adalah bahawa Allah Taala memiliki segala sesuatu. Maka lazimlah bahawa dia itu marzuk, zat yang diberi rezeki dah. Jadi pada Tuhan pula ya. Jadi kalau kita kata gitu enggak, Allah dah pemilik segala sesuatu, jadi Allah ada rezeki dah. Tidak betul gitu dah. Sedangkan talazum fin nafi yang rosak adalah tidak termasuknya sekalian binatang dan para hamba, baik lelaki ataupun perempuan, menurut sebagian ulama. Seperti Syafi'i radhiyallahu di mana beliau berkata tidak ada sama sekali kepemilikan bagi para hamba, baik yang lelaki maupun perempuan. Sehingga dengan demikian sekalian, budak itu tidak mempunyai rezeki sama sekali. Kalau kita kata gitulah. Budak-budak ni tidak memiliki, tapi dia boleh makan, minum, makan dan guna tu semua tu rezeki dah. Tidak betul lah pendapat begitu dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.